Assalamualaikum dan selamat petang. So kita akan proceed masih dalam chapter 7 iaitu chemical bonding. Cumanya ini adalah part yang ketiga untuk chapter 7.1 valence electron dan juga Lewis structure. Okay, so at the end of this lesson, you should be able to explain the exception to the octet rule. Jadi hari ini kita telah belajar tentang octet rule, di mana octet rule cakap atoms tend to receive ataupun donate ataupun share electrons in order to achieve a stable electronic configuration of noble gases. Betul tak? Tetapi ada a few elements yang termasuk di dalam exception kepada octet rule. Maksudnya dia boleh mempunyai semasa mereka share electrons tu ataupun semasa mereka membuat covalent bond, mereka boleh mempunyai valence elektron kurang daripada 8 ataupun lebih daripada 8 ataupun bukan 8 lah. Macam itulah. Okay, itu yang dimasukkan dengan exception to the octet rule. So kita ada 3. Yang pertama sekali adalah incomplete octet, yang kedua adalah expanded octet, yang ketiga adalah odd number electrons. Okay. Dan yang seterusnya kita perlu tahu juga to determine the formal charge and the most plausible Lewis structure. Jadi learning outcome yang kedua ni akan memberikan idea kepada awak untuk memilih structure mana yang paling stable sebagai Lewis structure untuk compound tersebut lah. Okay, so hari itu kita telah pun belajar macam mana nak lukis Lewis structure dan ada juga compound di mana dia boleh lukis lebih daripada satu Lewis structure. Jadi apa yang kita akan gunakan untuk menentukan structure mana yang paling stable, kita akan gunakan apa yang dipanggil sebagai formal charge. Jadi kita akan belajar dalam bahagian inilah. Okey, so seterusnya seperti yang saya cakap tadi, exception to the octet rule kita ada 3, incomplete octet. Incomplete ni maksudnya tak cukup, okey? Bila tak cukup maksudnya dia kurang daripada 8 lah. Kurang daripada 8 valence electrons untuk kita punya central atom lah. Yang kedua kita ada expanded octet. Expand tu maksudnya dia lebih daripada 8. Maksudnya dia boleh masukkan lebih daripada 8 valence electron ke dalam dia punya outermost shell. Akan ada syarat yang membolehkan atom tersebut boleh expand octet dia. Nanti kita akan discuss. Tapi konsepnya adalah expanded octet adalah sekiranya awak punya central atom mempunyai lebih daripada 8 valence electrons. Dan yang terakhir sekali adalah odd number electrons. Maksudnya central atom awak tidak mempunyai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maksudnya dia bukannya even number, okay? Not even number. Dia boleh jadi 5, dia boleh jadi 7, dia boleh jadi 9, dia boleh jadi 11 dan sebagainya lah. Yang penting dia tidak mempunyai 8 valence electron, itu kita panggil sebagai octet, ataupun dia tidak mempunyai valence electron yang even number. Okay? Jadi dia odd number lah, sebab tu namanya odd number electrons. Okay, so kita pergi satu-satu. Yang pertama sekali adalah incomplete octet. Okay, so incomplete octet occurs when a central atom has less than 8 electrons in its valence shell, seperti yang saya cakap tadi lah. Dan tak banyak elemen yang boleh mempunyai boleh exhibit perkara ini. Okey, antara elemen yang boleh adalah beryllium ataupun Be, boron B dan juga aluminium Al. Kadang-kadang ada juga a few atoms, di antaranya tin, kadang-kadang lithium pun dia juga. Tapi jaranglah dua-dua ni sebab dia adalah metal yang tin ni agak besar saiz dia. Lithium ni pula dia ada satu sahaja valence electrons kan. Biasanya lithium ni dia lagi suka untuk share daripada dia suka untuk donate elektron dia berbanding daripada achieve berbanding daripada dia share elektron lah.
Okay, so technically yang banyaknya boleh form incomplete octet ni adalah beryllium, boron dan juga aluminium sebagai central atom. Okay, however, for these elements, walaupun dia tidak mempunyai 8 valence elektron, dia masih lagi stable. Okey, maksudnya dia bukannya membentuk ion dan sebagainya lah, tapi dia masih lagi stable walaupun mempunyai kurang daripada 8 valence elektron sebagai central atom. Okey, so kita tengok kepada contoh yang pertama, iaitu BeCl2. Jadi hari itu saya dah jawab macam mana kita nak lukis Lewis structure. Siapa ingat dia punya step yang pertama sekali? Kira jumlah elektronsnya. Kira jumlah electrons. Ataupun cari siapa central atom. Cari siapa central atom kan? Ya. Ya. Ya, okay. So, sebenarnya kita kena cari. First kali step kita adalah cari siapa central atom. Jadi di sini, beryllium adalah kita punya central atom. Kenapa? Because dia adalah less electronegative daripada chlorine. Jadi dia akan menjadi central atom. Manakala kita punya Cl pula akan menjadi terminal atom. Kenapa dia terminal atom? Sebab dia more electronegative. Okay, selepas kita dah decide siapa central, siapa terminal, jadi kita bolehlah kira bilangan valence electron. So, number of valence electrons beryllium dia daripada grup 2, maka dia ada 2 valence electrons, dan juga chlorine dia daripada grup 7 dan kita ada 2 chlorine, jadi 2 kali 7 kita akan ada sebanyak 14 valence electrons. Jadi in total kita akan ada sebanyak 16 valence electron untuk kita assign kepada kita punya structure nanti. Okay, so seterusnya kita akan lukis Be sebagai kita punya central atom. Dan kemudian kita ada Cl pada kedudukan terminal. Jadi Cl terminal. Terminal tu maksudnya tepi lah. Okay, so seterusnya kita akan assign single covalent bond daripada Be kepada Cl. Jadi kita ada 4 elektron yang telah kita assign sebagai covalent bond ataupun bonding elektron. Jadi kita tolakkan bonding elektron iaitu 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Sebab kita ada 2 covalent bond. Okay. Jadi 2 covalent bond darab dengan 2. Sebab satu covalent bond kita ada 2 elektron yang share each other lah. Jadi kita akan dapat sebanyak 4. So 2 darab 2, 4. Jadi kita telah assign sebanyak 12. Okay, so seterusnya baki lagi 12 ni kita akan letakkan kepada kita punya terminal atom. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita dah assign kepada terminal atom kita. Sebanyak 12 elektron. Jadi telah habis elektron untuk kita assign kepada kita punya structure. Macam sebelum ni, kalau kamu ingat, kita punya central atom adalah karbon. Jadi karbon memang tidak boleh ada 4 sahaja elektron di sekeliling dia. Sebab itulah kita ambil lone pair, kita buat double bond. Ingat tak? Betul tak? Ingat lagi tak minggu lepas? Yes, okay, bagus. Tetapi apabila beryllium sebagai central atom, kamu tidak perlu buat double bond. Kerana beryllium ni, walaupun dia ada 4 saja valence electrons di dalam dia punya outermost shell, tetapi dia masih lagi stable. Jadi biarkan saja. Maka ini adalah kita punya structure untuk beryllium chloride. Okay? So, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada 2 elektron di sebelah sini dan juga 2 elektron dengan chlorine di sini. Maka beryllium hanya mempunyai 4 valence elektron sahaja, which is less than 8. Oleh itu, apabila seorang tanya, beryllium chloride ni exhibit exception to the octet rule yang mana satu? Jadi kawan jawab beryllium salah BeCl2 kat sini.
BeCl2 exhibit incomplete octet. Macam itulah. Okey. Jelas kan? Senang je kan? Jelas. Okey. So Jelas. seterusnya, contoh yang berikutnya adalah saya gunakan boron trihydride. Okey, so kalau kamu nak tengok dekat sini, boron adalah daripada grup yang ketiga. Okey. Jadi kalau kita nak kira valence electrons dia akan ada 3 valence electrons lah. Okay, so seperti biasa, kalau kamu tengok B dengan H, sebenarnya in terms of electronegativity, mereka adalah lebih kurang sama. Jadi kalau kamu nak tengok, kamu nak tentukan siapa dia punya central atom, kamu tengoklah mana satu atom yang lebih sedikit. Jadi boron ini lebih sedikit, kita ada satu saja berbanding hidrogen, kita ada 3. Jadi boron ini akan menjadi kita punya central atom. Manakala kita punya hidrogen akan menjadi kita punya terminal atom. Okey. Tapi kalau kamu nak kalau nak explain itulah seperti yang saya cakap tadi, boron dengan hidrogen ni electronegativity dia lebih kurang sama sebenarnya. So kalau kita nak cakap boron lebih kurang electronegatif berbanding hidrogen, itu mungkin kurang tepat lah. Okey, tetapi kenapa dia sebagai central atom? Kerana seperti yang kita tahu, hidrogen memang tidak boleh menjadi central atom kan? Kenapa dia tak boleh jadi central atom? Sebab maximum number of electron yang boleh diisi ke dalam shell hidrogen adalah 2 saja. Jadi kamu tidak boleh letak di tengah-tengah untuk form bond dengan orang lain. Okay, so seterusnya kita kira number of valence electrons. So boron seperti yang saya cakap tadi, daripada grup 13, so dia ada 3 electrons dan kemudian kita ada 3 hidrogen. Jadi 3 kali 1 sebab hidrogen daripada grup 1, maka kita ada total sebanyak 6 valence electrons. Okey, so seterusnya kita dah tentukan tadi boron sebagai central atom, manakala hidrogen sebagai terminal atoms. Okay, so seperti biasa kita akan connectkan B kepada H dengan menggunakan single covalent bond. Jadi 1, 2, 3. Okay, so setiap covalent bond kita ada 2 electrons. Jadi bonding elektron tersebut kita telah menggunakan sebanyak 6 elektron. So bonding electrons kita dah gunakan sebanyak 3 darab 2. Jadi 6. Jadi 6 tolak 6 sama dengan 0. Again, di sini kita dah habis elektron untuk kita assign kepada kita punya structure. Jadi, disebabkan kalau kamu nampak central atom kita adalah boron, maka kamu tidak perlu nak buat double bond ke apa dan sebagainya. Kerana boron ini dia masih stable walaupun valence elektron dia kurang daripada 8. Okay, so, macam mana kira tu 8 tu? So, 1 covalent bond ada 2. Jadi kita ada 3 covalent bond, 3 covalent bonds. Jadi kita ada 6 valence electrons surrounding the boron atom. Okey, jadi 6 valence electrons ini adalah kurang daripada 8, maka BH3 exhibit incomplete octet juga. Okey, so seterusnya kita nak proceed kepada compound seterusnya, iaitu aluminium trichloride ataupun aluminium chloride lah. So di sini again kita kena decide siapakah central atom. Jadi aluminium adalah kita punya central atom kerana dia adalah less electronegative daripada chlorine. Kalau soalan tanya awak bagi tahulah, kalau soalan tak tanya tidak perlulah Kamu just decide saja siapa central atom, siapa terminal atom. Manakala klorin kita akan menjadi terminal atom kerana dia more electronegative than aluminium. Okay, seterusnya seperti biasa kita akan kira number of valence electrons. Bila awak nak lukis Lewis structure, calculation of valence electrons ini adalah sangat penting dan dia ada markah. Jadi awak jangan
skip. Okay, so number of valence electron untuk aluminium ada daripada grup 13, therefore dia ada 3 valence electrons. Seterusnya kita ada 3 chlorine atom, jadi chlorine daripada grup 17, jadi 3 kali 7 kita akan dapat sebanyak 21. So in total kita akan ada 24 valence electrons. Okay, next kita boleh proceed dengan lukis kita punya central atom dan juga kita punya terminal atom, which is chlorine. Okay, selepas itu kita akan connectkan setiap aluminium dengan chlorine ni dengan menggunakan single covalent bond. So 1, 2, 3. Jadi in terms of kita punya valence electron kita dah assign. Jadi kita ada gunakan sebanyak 3 kali 2 untuk bonding elektron. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi daripada 24 tu kita telah pun assign sebanyak 18 valence electrons. Okay, so seterusnya 18 ni kita akan assign kepada kita punya terminal atoms. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi habis. Jadi kita tidak ada lagi baki elektron yang boleh di-assign kepada kita punya central atom. Jadi kalau kamu tengok di sini, kita punya central atom adalah aluminium. Jadi kamu tidak perlu buat double bond ataupun sebagainya lah. Kerana aluminium ini masih stable walaupun bilangan valence electrons dia kurang daripada 8 semasa pembentukan covalent bond. Okay, so kalau kamu tengok aluminium kita ada 1, 2, 3 covalent bonds. Jadi 3 covalent bonds darab dengan 2 elektron. Jadi kita ada 6 valence electrons surrounding the aluminium atom. 6 valence electrons adalah kurang daripada 8. Jadi aluminium trichloride exhibits incomplete octet. So ini adalah contoh elemen bebal ataupun beryllium, boron dan juga aluminium yang membentuk covalent bond dengan kurang daripada 8 valence electrons. Okey, jelas untuk incomplete octet kan? Jelas, sir. Okey. Yang lain okey? Jelas. Okey, good. Okey, so seterusnya kita proceed pula kepada expanded octet. Seperti yang saya cakap tadi, expanded tu maksudnya expand. Okay, maksudnya dia lebih daripada 8 lah. Okay, so in expanded octet, the central atom has more than 8 electrons in its valence shell. When expanding the octet, the central atom uses the empty d orbital available at its valence shell. Contohnya macam sulfur kita ni. Okay, so ini ada electronic configuration untuk sulfur, iaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, disebabkan kita telah mula mengisi elektron ke dalam shell yang ketiga. Seperti yang kita tahu, shell yang ketiga ini ada satu lagi orbital yang dia wujud tetapi kosong, iaitu kita punya 3d orbital di sini. Okay, jadi ini dipanggil sebagai empty 3d orbitals. Bila kita telah mula masukkan elektron ke dalam shell yang ketiga, seperti yang kita tahu, shell ketiga kita ada 3s, kita ada 3p dan juga 3d. Jadi apabila elektron telah mula dimasukkan ke dalam 3s dan juga 3p, 3d ni akan muncul sebagai empty orbital. Dia ada kat sana tapi dia kosong. Okay? Jadi apa dia punya kelebihan adalah elemen-elemen yang mempunyai empty d orbital ini boleh isikan elektron ke dalam dia punya 3d orbital ini semasa pembentukan covalent bond. Okay? Kalau kamu tengok dekat sini, macam oksigen kan? So kalau kamu tengok dekat oksigen, apa yang berlaku adalah oksigen dia cuma mempunyai berapa banyak elektron ni? 1s, 2s, 2p. So dia ada 2 dalam 1s, 2 dalam 2s dan juga dia ada 4 di dalam 2p. So 4, 5, 6, 7, 8. Jadi oksigen cuma ada 8 elektron saja. Jadi apabila kita masukkan elektron tersebut ke dalam orbitals dia, jadi dia cuma mengisi
shell yang kedua, iaitu 2s dan juga 2p, petala yang kedua. Di mana di dalam petala yang kedua kita tidak ada d orbital. Kita tak ada 2d orbital. Betul tak? Kita tak ingat dah? Okay, good. Ada yang ingat Okay, so disebabkan tidak ada 2d orbital, apa yang berlaku semasa dia nak terima elektron ataupun dia nak share elektron tu, yang dia boleh muatkan dalam ni sajalah. So kalau kamu nampak dia cuma ada 2 saja tempat kosong lagi. Boleh isi kat sini satu elektron, satu lagi elektron kat sini. Sebab itulah kalau kamu nampak elektron, oksigen, dia hanya boleh form paling banyak pun adalah 2 covalent bond. Sebab apa? Dia boleh terima 2 saja di dalam 2p orbital ini. Okay? Tetapi kalau kamu tengok sulfur, dia boleh form lebih daripada 2 covalent bond kerana ada kekosongan di dalam 3p dan juga 3d yang banyak lagi kosong ini. Jadi dia boleh form lebih daripada 2 covalent bond. Okay? Syaratnya untuk elemen sebagai central atom untuk mempunyai expanded octet adalah dia kena ada d orbital yang kosong. Okey, jelas kan? Hello, jelas tak? Jelas, yes. sir. Tak seberapa faham, sir. Okey, macam ni. Sebab kita nak expand octet, maksudnya kan kalau tak expand, maksudnya dia isi dalam 3p ni sajalah ataupun di dalam 2p ni saja untuk oksigen. Okey, tetapi disebabkan kewujudan 3D ni nanti, bila kita share electrons, kita boleh masukkan ke dalam 3D yang kosong ni. Masa dia share tu kan, elektron tu boleh masuk sini. Jadi bila kita nak expand octet dia, octet kan macam ni kalau kita tengok 3s 3p ni, kalau kita masuk ataupun kita share lagi 2 elektron, dia dapat octet lah kan. Sekarang ni dia ada 6 elektron kan. So kalau kita share lagi 2 elektron dengan elemen yang lain, kita akan dapat octet. Itu yang biasalah. Itu yang mengikut octet rule yang kita dah belajar dalam minggu lepas. Tetapi untuk exception to the octet rule ni, disebabkan kewujudan 3d orbital ni, jadi banyak lagi ruangan kosong untuk kita isi elektron. Betul tak? Setuju tak? Yes. Jadi disebabkan ada kewujudan 3d orbital yang kosong ini, maka semasa pembentukan covalent bond, kan bila kita share elektron kan, elektron tu letak dalam mana? Dalam orbital lah. Jadi disebabkan kewujudan 3d orbital yang kosong ini, semasa sharing of elektron, elektron tersebut boleh dimasukkan ke dalam 3d orbital ini. Berbeza daripada kalau kamu tengok oksigen, kerana oksigen dia cuma ada 2s, 2p, dia tidak ada 2d. Okey, sebab shell yang kedua tidak ada d orbital. Jadi bila dia nak expand dia punya octet dia tu, dia tak boleh nak masukkan. Dia nak masukkan dekat mana kan? Sebab petala yang kedua tidak ada d orbital yang kosong di sini. Okey, faham sekarang Masyita? Okay, faham. Thank you, sir. Okay, good. Okay, jadi untuk sesuatu elemen boleh expand dia punya octet, syarat dia mesti kena ada 3d orbital yang kosong. Jadi elemen-elemen yang berada di dalam petala yang ketiga dan seterusnya, petala ketiga kan dah mula ada 3D kan? Petala keempat kita ada 4D. Petala yang kelima kita ada 5D. Tetapi petala pertama dengan petala kedua kita tak ada 1D orbital dan juga 2D orbital. Okay? Therefore, hanya elemen dalam period 3 dan ke atas ataupun yang seterusnya, maksudnya period 3, 4, 5, 6 dan 7 yang boleh mempunyai expanded octet. Okay? Disebabkan period 2 dengan period 1 elements, dia tidak ada empty orbital, jadi dia tidak boleh expand dia punya octet. Temanya elemen tu mesti mempunyai d orbital yang kosong. Macam mana kita nak tahu dia mempunyai d orbital yang kosong? Dia menduduki period 3 dan seterusnya. Okay. Inilah. Okay. So yang saya merahkan ini, yang kebiasaan boleh bila dia nak form covalent bond tu, dia boleh exceed daripada 8 valence elektron yang selalunya kita discuss tadi. Okay? Sebab seperti yang saya cakap, octet rule cakap atom suka untuk bagi elektron, terima elektron ataupun kongsi elektron untuk mencapai electronic configuration yang stabil, iaitu
octet, betul tak? Tetapi ada elemen yang boleh boleh tidak mempunyai 8 valence elektron semasa pembentukan covalent bond dia. Syaratnya adalah dia mempunyai, untuk expanded octet, dia mempunyai d orbital yang kosong. Jadi elemen-elemen yang mempunyai d orbital yang kosong adalah elemen daripada period 3 ni, period 4, period 5, period 6 dan period 7 lah. Sebab tak muat saya tak masukkan. Tapi awak jangan risau. Soalan exam biasanya digunakan ni phosphorus, sulfur, chlorine, bromine, iodine, krypton, xenon ni pun kadang-kadang diguna juga. Kamu mesti pelik, kenapa krypton dengan xenon pun boleh form covalent bond? Macam ni sebenarnya. Krypton dengan xenon ni dia agak besar saiz dia. Jadi apa yang berlaku adalah dia juga boleh menerima elektron semasa pembentukan covalent bond tapi dia taklah suka sangat buat benda sebenarnya sebab dia telah pun stabil kan. Berapa dia nak kacau dia punya stability kan. Boleh form tapi jarang. Sebab dia besar sangat, banyak sangat elektron, jadi apa yang berlaku, dia boleh form covalent bond dengan orang lain. Tapi jarang tau. So seterusnya kita tengok kepada contoh. Kita tengok di sini SF6. Jadi SF6 ini adalah kita punya central atom. Sulfur adalah kita punya central atom. Dan kalau kamu tengok dekat sini, sulfur mempunyai empty d orbitals. Jadi dia boleh mempunyai lebih daripada 8 valence electrons during the formation of covalent bond. Jadi kalau kita nak lukis dia punya Lewis structure, seperti biasa kita kira dia punya, kita tentukan siapa central atom, tapi dah tahu kan, sulfur adalah central atom, manakala fluorine adalah kita punya terminal atom. So seperti biasa kita kira number of valence electrons. So sulfur daripada group 16, so kita ada 6 valence electrons, dan fluorine daripada group 17. Jadi 6 kali 7 berapa? Berapa ni? 6 kali 7 sama dengan 42. 42. Jadi kita ada total sebanyak 48 valence elektron. Seperti biasa kita lukis, central atom kita adalah sulfur. Dan kita ada 6 fluorine sekarang ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 fluorine sana. Dan setiap satu fluorine ni kita akan connectkan dengan single covalent bond dengan sulfur. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi daripada 48 tu kita dah assign sebagai bonding electrons sebanyak 6, dan setiap satu bonding elektron kita ada 2, jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi kita dah assign daripada 48, kita dah assign sebanyak 12 kepada kita punya bonding elektron. Jadi baki dia adalah tinggal 36. So seterusnya kita nak assign 36 tu kepada kita punya terminal atoms. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi kita dah assign sebanyak 36 elektron kepada kita punya terminal atoms. Tak muat so habis sudah elektron. So ini adalah kita punya Lewis structure untuk sulfur hexafluoride, SF6. So seperti yang kamu nampak di sini, di sekeliling sulfur kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 covalent bonds. Jadi satu covalent bond ada 2 electrons. Disebabkan kita ada 6 valence electrons, jadi di sekeliling sulfur kita ada 6 kali 2 valence electrons, which is 12 valence electrons. Jadi di sini kalau kamu nampak, central atom sulfur kita mempunyai 12 valence electrons, which is lebih daripada 8
Ini adalah disebabkan oleh sulfur kita ada d orbital yang kosong. Jadi SF6 exhibit expanded octet. Macam tu je, senang je. Okay. Okay, so kita tengok kepada contoh yang seterusnya. Okay lagi ke tu? Masih berada di sana? Okey, okey. Okay. Okay. Okay, so seterusnya kita tengok kepada PCl5 ataupun phosphorus, kalau 5 apa pentachloride. Okay, so kita punya central atom adalah phosphorus, dia kurang elektronegatif berbanding klorin, jadi ini adalah central atom kita. Ataupun kamu nampak, oh dia ada satu je, dia lah central atom sebenarnya kan. Okay, so Cl kita adalah terminal atom. Seterusnya kita kira number of valence electron. Okay, phosphorus daripada grup 15. Jadi dia ada 5 valence electrons. Klorin daripada grup 17. So 5 kali dengan 7 sama dengan 35. Okay. Total kita ada 40 valence electrons untuk kita assign kepada kita punya structure tadi. Okay, so seperti yang kamu nampak di sini, phosphorus daripada grup 15, tapi dia berada di dalam period yang ketiga juga. So kalau kamu tak ingat, kita tengok, ni phosphorus dia berada di sebelah sulfur grup 15, tetapi dia masih period 3. Jadi phosphorus dalam period 3 sama juga dengan sulfur, dia akan mempunyai empty d orbitals di sinilah. Dalam case untuk phosphorus, dia ada empty 3d orbitals. Okay, so seterusnya kita akan lukis phosphorus sebagai central atom. So phosphorus, lepas tu kita ada klorin, 1, kita ada 5 1, 2, 3, 4, 5 klorin. Okay, settle. Dan kemudian kita connectkan setiap klorin atom dengan phosphorus kita dengan menggunakan single covalent bond seperti biasa. Okay, so kita ada 5 covalent bonds ataupun 5 bonding pair of electrons. Jadi, bonding pair of electrons 5 kali 2, jadi kita dah assign sebanyak 10 valence electrons kepada kita punya structure. Jadi 40 tolak 10, bakinya adalah 30. Jadi seterusnya, kita akan assignkan 30 valence electrons ini kepada kita punya klorin supaya klorin mempunyai octet valence electron. Okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 habis. Okay, so kita telah pun assign sebanyak 30 valence electrons kepada kita punya terminal atoms. Tolak 30, kita tidak ada baki lagi. Okay, jadi ini adalah structure untuk kita punya phosphorus pentachloride. Jadi again, kalau kamu tengok kepada kita punya structure, so phosphorus dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5 covalent bonds. Jadi setiap satu covalent bond terdiri daripada 2 valence electrons. Okay? Ataupun terdiri daripada 2 electrons lah. Jadi 5 kali 2, kita ada 10 valence electron surrounding the phosphorus atom. Okay? Dan again, central atom phosphorus contain 10 valence electron, which is more than 8. This is due to the presence of the empty d orbitals. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, phosphorus berada di dalam grup 15 dan dia berada di dalam period yang ketiga ataupun kala yang ketiga. Elemen-elemen di dalam kala yang ketiga ini mempunyai empty 3d orbitals. Jadi dia boleh expand dia punya octet dengan cara semasa mereka terima elektron nanti, dia bukan terima, semasa mereka share elektron nanti, elektron tersebut akan masuk ke dalam kita punya 3D orbitals. Okay, saya cakap secara general sebab apa tau? Sebab dalam kita punya syllabus kita tidak ada apa yang dipanggil sebagai hybridization. Semasa kamu belajar hybridization nanti, kamu akan nampak, oh nak masuk elektron tu dekat mana macam tu. Okay, jadi kamu pastikan kamu punya basic ni kuat sebelum masuk tahun depan, sebab tahun depan lebih mencabar. Okay, so again disebabkan
Phosphorus sebagai central atom mempunyai 10 valence electrons, which is lebih daripada 8. Jadi PCl5 dikatakan exhibiting expanded octet. Okey. Okey tak tu? Okay, sir. Okey. Saya saja check takut awak hilang Okey. Sebab tadi ada 60, sekarang dah tinggal 57. Tolak saya 2, tinggal 55. Rajin hilang kawan-kawan kamu ni. Kalau kawan-kawan kamu ada masalah, bagi tahu kepada pensyarah-pensyarah awak, sebab kadang-kadang saya kesian kepada yang ahli-ahli kalau kerja berkumpulan kan. Kawan-kamu senyap je. Okey, so sudah membel-bel Okey, so kita tengok kepada example yang ke-6. Okey, XeF4 ni yang saya cakap tadi. Okey, xenon. Dia adalah noble gases, tapi sebenarnya dia boleh juga form covalent bond kerana saiz dia yang sangat besar. Okey, bila saiz yang sangat besar ni, apa yang berlaku, dia punya electrons tu agak agak banyak. So apa yang berlaku, dia suka untuk derma, share. Dia suka share dengan orang lain. Terutamanya macam fluorine ni. Fluorine ni very highly electronegative kan. So dia suka ambil elektron daripada siapa-siapa pun. Okay. So xenon, dia ada 5d orbital yang kosong ni. Jadi apa yang berlaku, semasa formation of covalent bond, dia boleh masukkan elektron yang dia share daripada fluorine itu ke dalam 5d orbital dia. Okay, so seperti biasa kita decide central atom, which is xenon. Dan juga kita punya fluorine sebagai terminal atom. Seterusnya kita kira number of valence electrons. Xenon daripada grup 18, jadi dia ada 8 valence electrons. Kemudian kita ada 4 fluorine. Fluorine daripada grup 17, jadi 4 kali 7, kita ada 28. Betul tak? 28 campur 8 kita dapat berapa? 36. Betul ke ni? Saya congak je ni. Betul, sir. Betul. Okey, bagus-bagus. Okey, seterusnya kita dah tahu central atom kita adalah xenon, jadi kita letak tengah-tengah. Dan kemudian kita ada fluorine. So, fluorine, 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 fluorine. Okey, settle. Lepas tu kita connectkan setiap fluorine dengan xenon dengan menggunakan single covalent bond. Okey, kemudian kita dah assign sebanyak 8 valence electron sebagai bonding electron. So, bonding pair of electron. 4 kali 2 maksudnya 8, jadi kita akan tinggal baki sebanyak 28. Okey, so seterusnya kita assignkan 8 valence electron tersebut kepada kita punya fluorine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kita dah assign sebanyak 24 kepada kita punya terminal atoms. Jadi kita akan ada baki sebanyak lagi 4. Tapi tak muat kan, so saya nak alih lah. Saya kira kat sini Okey, so seterusnya baki kita ada 4 lagi electrons. Nak letak kat mana 4 electrons ni? Double bond. 2. Jangan buat double bond sebab kita xenon ni dah cukup 8 pun kan. Jangan buat double bond lagi. Saya sekarang ni tengah tengok kepada valence electron yang kita kira. Okay, so valence electron yang kita kira tadi adalah sebanyak 36. 8 dah bagi dekat single bond ni. 24 pula dah bagi kepada terminal atoms. Jadi baki 4 ni kita nak letak dekat mana? 4 ni yang kita kira number of valence electron tadi. Mana kita nak letak? Siapa tahu? Ke tak tahu? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Tidak tahu, sir. Sebab Enggak tahu sir. okey, bagus. Kalau tak tahu, cakaplah tak tahu. Nanti saya tunggu sampai pukul 4 saya tunggu awak jawab. Okey, so seperti yang kamu tengok seperti dalam contoh yang sebelum ni, sebab dia habis kan. Lepas kita assign baki elektron tu kepada terminal atoms, semua habis. Semua contoh yang saya bagi semua habis kan. So kamu lupa yang dalam kelas kita yang sebelum ni,
Kalau ada baki lagi elektron, selepas kita assign valence elektron kepada kita punya terminal atoms, kita akan letak dia kepada central atom pula. Ingat kalau lepas kira untuk bonding, lepas kira untuk terminal atoms, ada baki lagi, baki elektron itu perlu diletakkan kepada kita punya central atom. So, letaklah di central atom kita, xenon ni, kita letak kat dia. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okay. Jadi baki tu kita letak kepada central atom. Central atom satu je kan. So, tolak 4. Habis. Macam tu. So ingat bonding elektron dulu. Lepas tu terminal atom. Kalau ada baki lagi, letak dekat central atom. Berpasangan macam tu lah. Okay. Jadi kita dapatlah struktur dia seperti itu. Ada siapa boleh tolong saya kira tak berapa banyak valence elektron yang ada di sekeliling xenon? Dekat sekeliling xenon ni, berapa banyak? 12. 12. Betul? 12. So, kawan kamu kata 12 kan? Masyita dengan Scholastica kata ada 12. So, kita kira kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 covalent bonds. Jadi 4 darab 2, 8. So 8 campur 2 titik dengan 2 titik ni lagi. So 12. Okay. Jadi xenon mempunyai 12 valence electrons. Di mana 12 valence electron itu lebih daripada 8. Okay. Oleh itu, XeF4 ataupun xenon tetrafluoride, dia exhibit expanded octet kerana central atom dia mempunyai lebih daripada 8 valence electrons. Kenapa dia boleh lebih daripada 8 valence elektron? Sebab ada empty d orbital. Dalam kes untuk xenon ni 5d lah. Okay. Okay, so settle untuk incomplete octet dan juga expanded octet. Incomplete octet untuk bebal ada kurang daripada 8 valence electrons. Manakala untuk expanded octet, dia adalah elemen-elemen di dalam bukan shell, period yang ketiga dan seterusnya kerana kehadiran 5d orbital yang kosong. Okay. Jadi kita nak pergi pula kepada exception to the octet rule yang terakhir, iaitu odd number electron. Okay. So odd number electron ini dia tak banyak sangat. Contoh-contoh yang biasa digunakan adalah sekiranya central atom kita adalah nitrogen, iaitu daripada grup 15, dan juga klorin daripada grup 17. Okay. So untuk molekul-molekul yang mempunyai central atom nitrogen dan klorin akan mempunyai odd number electrons sebagai di dalam shell valence dia, iaitu sama ada 5, 7 ataupun 9. Dia bukan 8, dia bukan even number. Okay. So kita tengok pada contoh yang pertama. Jadi NO. Okay, so untuk kes ini kita nak tahu siapa central atom. Walaupun sebenarnya dia ada 2 atom saja, sebenarnya dia ada kelebihan kepada sesuatu elemen yang lagi satu berbanding yang lagi satu. Jadi kita kena tengok juga elemen mana yang akan menjadi dikatakan sebagai central atom lah dalam kes ni supaya dia cara melukis awak lebih konsisten. Jadi di sini nitrogen adalah less electronegative berbanding oksigen. Jadi dia akan menjadi central atom lah. Kenapa saya masih suruh awak tentukan siapa central atom dan juga siapa terminal atom? Sebab nanti kamu nak assign elektron tu dekat siapa terlebih dahulu. Okay. So nitrogen, central atom, oksigen adalah kita punya terminal atom. Okay, seterusnya kita akan kira number of valence electrons. Nitrogen daripada grup 15, so dia ada 5 valence electrons, dan oksigen daripada grup 16, jadi dia ada 6 valence electrons. In total kita ada 11 valence electrons. Okay, so kita proceed untuk lukis. So N sebagai central atom dan juga O sebagai terminal atom. So kita connectkan N dengan O dengan single covalent bond. Jadi untuk bonding elektron, kita dah assign sebanyak 1. So 1 kali 2, kita dah assign sebanyak 2. Bakinya adalah sebanyak 9. So sekarang ni kan selalunya kalau kita nak lukis tu, kita akan selepas kita kira bonding electrons, kita akan tengok kepada
kita akan assign elektron yang berbaki tu kepada terminal atoms kan. Sebab itulah walaupun dia ada 2 atom, saya suruh awak decide siapa terminal atom, siapa central atom. Sebab selepas kita dah assign elektron kepada kita punya bonding pair of elektron di dalam covalent bond, kita akan assign elektron yang berbaki 9 ni tadi kepada kita punya terminal atom. Jadi terminal atom kita adalah oksigen, sebab tu kita kena lengkapkan oksigen terlebih dahulu, bukan nitrogen. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya dah assign sebanyak 6 elektron kepada oksigen. Okay, so terminal atom, which is oksigen kita dah assign sebanyak 6. Bakinya tinggal 3. So 3 ni letak dekat mana? Ingat lagi tak? Central atom. Okay, bagus. Central atom, Syamel. Okay, so kita ada 3, so kita letak 1, 2, 3. Macam tu. Okay, jadi baki ni kita dah assign kepada central atom kita, which is nitrogen. Dah habis. Okay, dan kalau kamu tengok dekat sini, kamu boleh biarkan struktur ni seperti ini, tetapi saya cadangkan untuk awak sebab kalau kamu kira bilangan elektron di sekeliling nitrogen, berapa ni sekarang? 5. 5 kan? 5 ni terlalu sedikit Jadi apa yang berlaku adalah awak punya oksigen boleh share dia punya lone pair ni untuk membentuk double bond. Okay? Sebab 5 tu jauh sangat daripada 8. Jadi saya syorkan kepada awak sekiranya perkara ini berlaku, kita akan ambil satu daripada lone pair-nya dan membentuk double bond dengan kita punya nitrogen. Okay, so okay, so struktur yang sebenar-benarnya ialah apabila kita ambil lone pair daripada oksigen dan kita membentuk double bond. Jadi ini adalah struktur yang terakhir. Okay, so kalau kamu nampak kat sana, nitrogen sekarang ni telah mempunyai sebanyak 2, 4, 6, 7 valence electrons. Ini lebih bagus lah berbanding 5 tadi, jauh sangat Jadi, jangan lupa labelkan struktur mana yang final. Jangan biar macam tu je. Sebab nanti examiner, ini adalah struktur yang akhir. Macam tu kamu bulatkanlah untuk memberitahu bahawa itu adalah struktur yang akhir. Okay, so seperti yang kamu nampak di sini, central atom nitrogen hanya mempunyai 7 valence electron, which is odd number. Okay, which is 8. Therefore, NO exhibit odd number electrons. Ataupun kamu boleh cakap NO is odd electron molecule pun boleh juga. So sebenarnya dia istilah ini menerangkan perkara yang sama, iaitu central atom untuk molekul tersebut tidak mempunyai 8 valence elektron, tetapi dia mempunyai bilangan elektron yang ganjil. Okey, dalam kes ini nitrogen mempunyai 7 valence electrons. Okey, so seterusnya kita tengok kepada contoh yang ke-8. Okey, nitrogen dioxide. Okey, so seperti biasa kita tentukan siapa central atom, which is nitrogen central atom. Sebab dia less electronegative berbanding oksigen. So dia central atom. Manakala oksigen kita adalah kita punya terminal atom kerana dia more electronegative berbanding nitrogen. Okay, so seterusnya kita kira number of valence electrons. Nitrogen daripada grup 15, so 5. Oksigen daripada grup 16. So 2 kali 6, kita akan dapat 12. So in total kita ada 17 valence electrons. Seperti biasa kita proceed. N sebagai terminal central atom, oksigen sebagai terminal atom. Kemudian kita connectkan N dengan O dengan single covalent bond. Okay, so bonding elektron 2 kali 2, so kita dah assign sebanyak 4 valence electrons. So bakinya adalah 13. Seperti biasa, 13 tu kita akan assign kepada terminal atom. So 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. So, terminator 12. Jadi bakinya adalah 1. Jadi 1 ni letak dekat mana? Centrator macam tu lah. Okay, so centrator -1 habis. Okay, so again kalau kamu nampak nitrogen ni dia cuma ada 2, 4, 5 saja elektron. Jadi apa yang saya cadangkan kepada awak adalah untuk bagilah ataupun share lah salah satu daripada lone pair yang terdapat pada oksigen dan kemudian awak bentukkan dia sebagai double bond. Okay, so okay, siap. Okay, so label ini adalah your final structure lah. Okay, so again di sini kamu nampak bahawa nitrogen ini hanya mempunyai 2, 4, 6, 7 saja valence electron, which is odd number, bukan 8. Jadi NO2 exhibits odd number electrons, ataupun kamu boleh cakap NO2 is odd electron molecule. Okay, senang saja kan? Okay, so seterusnya, sebenarnya kalau kamu ikut steps yang saya dah ajar untuk lukis dua structure, kamu akan tahu sebenarnya structure tu mempunyai mana satu exception to the octet rule yang dia tak ikut. Okay, so seterusnya kita tengok example yang ke-9. Chlorine central atom. Kenapa dia central atom? Sebab dia less electronegative berbanding oxygen. Okay, so ini adalah terminator kita. Selepas tu kita kira number of valence electrons. So chlorine daripada grup 17, so dia ada 7 valence electrons. Oksigen daripada grup 16, so 2 kali 6 kita akan ada 12 valence electrons. So in total kita ada 19 valence electrons. So kita akan lukis chlorine sebagai central atom, oksigen sebagai terminal atom, dan kemudian kita connectkan chlorine dengan oksigen. Jadi kita dah assign sebanyak 4 valence electrons sebagai bonding pair of electron. So 2 kali 2 tolak 4. So bakinya adalah 15. So 15 tu kita akan assign kepada kita punya terminal atom. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So terminal atom kita assign sebanyak 12. Bakinya adalah 3. Okay, so di sini kamu boleh assignkan 3 lagi elektron tersebut kepada kita punya chlorine. So 1, 2, 3. Siap. Okay, so central atom -3. So totalnya kosong. Sempit lah. Jadi kalau kamu tengok kepada structure kita ni, central atom dia, which is chlorine, cuma ada 2, 4, 6, 7 valence electrons. Again, 7 valence electrons adalah odd number, which is not 8. Therefore, ClO2 exhibits odd number electrons ataupun ClO2 is odd electron molecule. Nah, habis sudah untuk penentuan struktur yang boleh mempunyai exception to the octet rule. Okay, seperti yang saya cakap tadi, exception to the octet rule kita ada 3, iaitu incomplete octet sekiranya central atom mempunyai 8 valence electron, expanded octet sekiranya dia mempunyai lebih daripada 8 valence electron untuk central atom, dan juga sekiranya central atom awak mempunyai odd number electron, which is not even number, sama ada 5, 7, 9 ataupun 12. Okay, so incomplete octet tadi sikit saja elemen-elemen yang boleh, iaitu bebal, Be, boron ataupun aluminium. Manakala untuk expanded octet dia adalah elements di dalam period yang ketiga onwards.
elements in period 3 dan seterusnya. Period 3 sampai period 7 lah. Okay, kemudian untuk odd number electrons ni, kita ada dua sahaja elemen yang biasanya digunakan, iaitu sama ada nitrogen ataupun klorin. Okay, nitrogen ni daripada grup 15, manakala klorin daripada grup 17. Okay, so itu adalah untuk exceptions to the octet group. Kita ada satu lagi yang kita perlu discuss, iaitu tentang formal charge. Kejap Masih okey lagi tak tu? Baru sejam ni. Hello? Okey tak, sir? Okay, sir. Okay, so seterusnya kita tengok kepada formal charge. Apakah itu formal charge? Formal charge on an atom in a Lewis structure is the charge it would have if the bonding electrons were shared equally. Itu adalah definition of formal charge. Okay, macam mana kita nak kira formal charge? Nanti kita akan tengok It is often that we can write more than one Lewis structures for a molecule. So ingat lagi tak hari itu kita lukis structure untuk SCN-. Jadi kita boleh lukis sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay, yang bezanya adalah kamu nampak double bond tu kan. Siapa yang share dia punya lone pair untuk membentuk double bond tu kan. Macam structure yang pertama ni, sulfur share, nitrogen pun share untuk dapatkan double bond dengan carbon. Kenapa kena buat double bond ni? Sebab carbon kena ada 8 valence elektron. Jadi tidak boleh kurang. Okay, carbon bukan bebal. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini untuk structure yang kedua, sulfur yang akan dermakan kedua-dua lone pair dia untuk membentuk triple bond. Nitrogen tak derma apa-apa. Yang ni pula sulfur tak derma apa-apa, tapi nitrogen bukan derma share, sorry. Share tu kongsi, sorry, saya salah guna istilah. Share. Okay, dia share dia punya lone pair untuk membentuk triple bond. Okay. So, daripada tiga structure ni, yang mana paling stable? Jadi, sebab itulah kita belajar tentang formal charge. Okay, so macam mana kita nak tentukan formal charge? Jadi, ini adalah rumus dia. Senang je sebenarnya, okay? So, formal charge ni nak kira dia senang saja, iaitu contohnya kalau kita nak kira formal charge untuk sulfur di sini. Okay? Jadi macam mana saya dapat kosong tu? Senang saja. Rumus dia ialah number of valence electrons yang original. Original tu maksudnya sulfur ni daripada grup 16. Jadi dia ada 6 valence electron. Itu maksud saya Bukannya bila number of valence electron kamu kira dekat sini. Kalau kamu kira dekat sini, sulfur ni dia mempunyai 2, 4, 6, 8 valence electron. Jadi sebab tu saya letak dalam kurungan. Untuk kira formal charge, rumus dia adalah number of valence electrons yang original, which is 6 untuk sulfur. Sebab tu saya masukkan 6 di sini. Minus dengan number of electrons exist as lone pair. Jadi kalau kamu tengok dekat sulfur ni kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 valence kita ada 4 electrons yang wujud sebagai lone pair. Seterusnya kita tolakkan pula dengan number of covalent bonds. Jadi kalau kamu tengok dekat sulfur kita ada 2 covalent bonds. So saya tolaklah 2. Jadi untuk kira formal charge untuk sulfur, original valence electrons which is 6 minus dengan number of electrons exist as lone pair which is 4 minus dengan number of covalent bond which is 2. Jadi formal charge untuk sulfur adalah 0. Kemudian lepas kira jangan lupa tuliskan nilai formal charge tersebut di dalam kurungan seperti ini di bawah ataupun di atas atom tersebut di dalam structure tersebut lah. Okay. So seterusnya kita kira pula formal charge untuk carbon di mana original valence electrons untuk carbon adalah 4 minus dengan number of electrons exist as lone pair. So kalau kamu tengok dekat carbon ni tidak ada lone pair langsung kan sebab tu kosong di sini. Minus dengan number of covalent bonds. Di sini carbon kita ada 2 dengan sulfur, 2 lagi dengan nitrogen. Jadi 4 di sini. Jadi 4 tolak kosong tolak 4, kosong juga formal charge untuk carbon. Jadi jangan lupa tulis di bawah carbon di dalam structure awak. Seterusnya kita kira pula dengan formal charge untuk nitrogen. Jadi original number of valence electrons untuk nitrogen adalah 5 minus dengan number of electrons exist as lone pair. Jadi di sini kita ada 1, 2, 3, 4 lone pair pada kita punya nitrogen. Jadi 4 di sini.
minus dengan 2 which is number of covalent bond. Kita ada 2 covalent bond kan, nitrogen dengan carbon. Jadi 5 tolak 4 tolak 2 sama dengan negatif 1. Jadi di sini nitrogen kita labelkan negatif 1 di dalam kurungan. Okey, jelas tak macam mana kita nak kira formal charge? Jelas. Okey, Jelas. okey. Jelas. Nazmi dia, saya dengar bunyi je. Okey, so seterusnya, macam mana kita nak select the most plausible ataupun most plausible tu maksudnya most stable lah. Okey, kalau kita ada banyak Lewis structure, so mana satu yang paling stable ataupun mana satu yang paling plausible. Okay, so formal charge is used to determine the most stable or the most plausible Lewis structure. The most plausible Lewis structure is one which the atom bears the smallest formal charge. Okay, smallest formal charge ni maksudnya adalah zero. Maksudnya siapa yang paling dekat dengan zero, dia mempunyai smallest formal charge. Jadi kalau saya cakap di antara negatif 1 dengan negatif 2, siapa lagi kecil? Negatif 1. Pandai. Okay. Sebab negatif 1 adalah lebih dekat dengan kosong berbanding negatif 2. Bukannya tengok nilai dia, negatif 2 bukan lagi kecil ke sir? Bukan negatif 2 tu negatif ke? Bukan. Dalam kita menerangkan tentang formal charge, nilai yang paling dekat dengan kosong dikatakan mempunyai nilai formal charge yang kecil. Jadi siapa yang dekat dengan kosong, dia yang kecil. Okay? So kalau saya cakap positif 1 dengan positif 2, siapa lagi kecil? Positif 1. Positif 1 kan. Okay. Siapa yang dekat dengan kosong, dia yang paling kecil lah. Kalau atom tersebut mempunyai nilai kosong, lagi bagus. Okay. So kosong ni ultimate lah. Dia adalah paling rendah. Jadi kalau atom semuanya kosong, macam ni tadi kan, kamu tengok kosong, kosong, kosong. Jadi ni adalah ini dikatakan sebagai the atoms in the molecule bears smallest formal charge. Okay? Seterusnya, sekiranya kamu kena pilih di antara negatif itu berada kepada elemen A ke elemen B. Okay, so maksudnya nanti kita akan buat latihan, kamu akan nampak. Okay, so sekiranya negatif 1 formal charge tu dia ada kat A ataupun elemen C. Jadi kamu kena pilihlah elemen mana yang lebih sesuai untuk memegang charge tersebut. Jadi awak kena ingat, elemen yang lebih elektronegatif akan lebih suka mempunyai charge negatif. Jadi jika kamu nak pilih elemen A ke elemen B yang boleh pegang negatif charge, awak pilih yang mana lebih elektronegatif. Manakala sekiranya charge yang awak nak assign itu adalah positif pula, kita perlu letakkan charge tersebut pada least electronegative atom. Terbaliklah. Okay. So negative charge kena ada dekat most electronegative atom. Kalau positive charge, dia kena berada pada least electronegative atom. Okay. So the sum of the formal charge on the atoms must equals to 0 untuk neutral molecule ataupun dia equals to the number of ionic charge untuk polyatomic ion. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, kosong tambah negatif 1, nilai dia adalah negatif 1. Jadi kalau kamu tengok, charge dekat luar ni adalah negatif 1. Macam tu lah. Maksudnya bila kamu kira formal charge, bila kamu totalkan formal charge yang kamu kira, mesti kena sama dengan charge dekat luar ni. Kalau atom itu tidak mempunyai charge, maka dia kena equal to 0 lah. Okay, so jangan risau, kita akan buat latihan selepas ni. Okay, so kita tengok kepada structure yang seterusnya, iaitu carbon dioxide. Jadi kalau kamu, seperti biasalah, kita kena tengok siapa central atom, siapa terminal atom, kira valence electrons, dan kemudian kamu lukis dia punya Lewis structure. Okay, so seperti biasa, carbon, central atom. Kenapa dia central atom? Dia kurang elektronegatif. Lepas tu oksigen, terminal atom. Lepas tu kita kira dia punya number of valence electrons.
Karbon daripada grup 14, so 4. Oksigen daripada grup 16, so 2 kali 6 sama dengan 12. So kita ada 16 valence elektron untuk kita assign kepada struktur kita. Jadi karbon, jauh sangat. Karbon central atom, oksigen terminal atom. So kita connectkan di antara karbon dengan oksigen dengan central atom. Jadi bonding elektron. Kita tolak 4 lah. So baki dia 12. So baki 12 ni kita akan assign kepada terminal atom. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so habis untuk terminal atom. Okay, so sekarang ni kamu nampak karbon sebagai central atom, dia tidak boleh ada 4 saja valence elektron. Jadi apa yang awak kena buat? Ingat lagi? Double bond. Yes, kita akan buat double bond. Okay, so saya copy ni kejap. Okay, so kamu sama ada boleh buat ambil ni lone pair daripada oksigen sebelah sini untuk buat double bond dan juga lone pair daripada oksigen sebelah sini. Nanti kamu akan dapat struktur yang baru. Di mana kita ada double bond di sini. Ataupun kita boleh buat di mana kedua-dua lone pair datangnya daripada kita punya oksigen yang sama, iaitu di sini dan juga ini. Jadi apa yang berlaku adalah instead of kita dapat double bond kiri dan kanan macam ni, kita akan dapat triple bond dan juga single bond. Jadi kita dapat macam ni lah. Triple bond. Okay, so daripada satu struktur, kita dapati bahawa daripada satu formula iaitu CO2, kita dapati bahawa kita boleh lukis struktur yang pertama dan juga struktur yang kedua inilah. Okay, so saya label kat sini. Nombor ni kan. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, kita perlu menggunakan formal charge untuk mengira ataupun menentukan struktur A ataupun struktur B yang lebih stable. Okay, so ingat lagi tak macam mana nak kira tadi? Formal charge. Ingat lagi tak? Okay, so kita nak kira formal charge. So untuk oksigen, original number of valence electrons minus dengan bilangan elektron yang wujud sebagai lone pair. So di sini kita ada 4 elektron yang wujud sebagai lone pair dan juga minuskan dengan dia punya covalent bond. Okay, so 6 tolak 4 tolak 2 sama dengan kosong. Jadi oksigen yang ini mempunyai formal charge 0. Okay, so seterusnya untuk formal charge untuk karbon pula. Jadi karbon daripada grup 14 sudah ada original 4 valence electrons minus dengan number of electron yang wujud sebagai lone pair which is tak ada, minus dengan bilangan covalent bond which is 4. Jadi again kita akan dapat kosong. Jadi untuk karbon ini kosong juga. Kita buat perkara yang sama untuk oksigen yang lagi satu. Jadi oksigen daripada grup 16, so 6 valence electrons, minus dengan 4, minus dengan 2, jadi kosong. Okay, straight away sebenarnya kamu nampak, oh ni semua kosong. So ni lah yang paling plausible kan? Okay, so saya tarik atas ke letak 1. Okay, so seterusnya kita kira pula formal charge untuk struktur yang B. So formal charge
untuk O yang pertama. Jadi dia daripada group 16, so 6. Tolak bilangan elektron yang wujud sebagai lone pair which is 2. Tolak dengan bilangan covalent bond which is 3. Kita dapat berapa ni? 6 tolak 2 tolak 3. Okay, positif 1 jangan 1 saja sebab dia adalah charge. Okay, so labelkan di sini sebagai positif 1. Okay, seterusnya kita kira pula untuk carbon. So carbon 4 tolak 0 tolak 4 covalent bond. Jadi kosong. So carbon di sini kosong. Dan kita ada oksigen lagi 1 which is 6 minus 6 minus 1. Jadi kita dapat apa ni? Negatif 1. 1. Yes. So kita labelkan di sini negatif 1. Jadi kalau kamu nampak, kalau saya totalkan kita punya formal charge, positif 1 tambah kosong tambah negatif 1, jadi kita akan dapat kosong. Seperti yang kita nampak, carbon dioxide kita ni tidak ada charge kan? Okay, so settle untuk calculation kita punya formal charge. So di antara structure A dengan structure B, yang manakah semua atom dia mempunyai lowest formal charge? Structure A ataupun structure B? A. A, yes. Sebab seperti yang saya cakap tadi, lowest formal charge adalah 0. Okay, jadi walaupun ini negatif 1 dengan positif 1 agak rendah, tapi 0, 0, 0 ni lagi rendah. Jadi kita bolehlah buat conclusion bahawa structure A is the most plausible structure ataupun the most stable structure. Kenapa paling plausible? Kerana all atoms bears the lowest formal charge. All atoms bear the lowest formal charge. Nah, macam tu lah. Okay, so jelas kan apa yang saya cerita ni? Sebenarnya kamu kena kira formal charge. Daripada formal charge tu kamu kena tengok siapa paling banyak kosong. So siapa yang paling banyak kosong, dia lah yang paling plausible. Sebab itulah kalau kamu nampak bila kita nak lukis carbon dioxide dia mesti kita pilih structure A bukan structure B kan. Okay, so kita tengok kepada example yang seterusnya. Ni structure yang kita dah discuss hari tu. So saya salin saja balik daripada muka surat ni. Okay. Mana saya nak salin? Okay, so ini adalah structure kita. So kita ada 3 structure untuk SCN-. So seperti biasa apa yang kita kena buat, kita kena kira dia punya formal charge. Okay, so kita kira untuk structure, saya label dulu lah. Ini structure A. Kita ada structure B. Dan seterusnya kita ada structure C. Okay, so kita nak kira formal charge dia. So, formal charge. So, kita ada S. Jadi, S daripada group 16, so 6 valence electrons minus dengan 4 lone pair. So, kita ada 4 lone pair sini kan. Minus dengan kita punya bilangan covalent bond. So, kita akan dapat kosong untuk sulfur ini. So, untuk carbon pula, 4 minus 0 minus 4 covalent bond. So kita dapat formal charge kosong juga. Okay, so kemudian untuk nitrogen, dia daripada group 7, group 15. So dia ada 5 valence electrons minus dengan 4 lone pair. Kita ada 4 electrons yang wujud sebagai lone pair. Kita ada 2 lone pair kan. Minus dengan 2, which is kita dapat negatif 1. So di sini kita akan dapat negatif 1. Okay, so kita kira pula untuk structure yang kedua, formal charge.
label formal charge ni? Kalau tidak kan, kita tak tahu kita kira apa sebenarnya. Okay, so sulfur kita ada 6 valence elektron minus dengan 2 lone pair, bukan 2 lone pair, 2 elektron yang wujud sebagai lone pair minus dengan 3 covalent bond. So kita akan dapat di sini positive 1. So label di sini positive 1. Seterusnya kita ada carbon. So 4 tolak kosong tolak 4 covalent bond. So kita dapat kosong formal charge dia. Manakala untuk nitrogen, so nitrogen di sini 5 minus kita ada lone pair 2, 4, 6 minus dengan 1 covalent bond, jadi kita akan dapat negatif 2. So di sini nitrogen negatif 2. So kalau kamu calculate, totalkan positif 1 tambah kosong tambah negatif 2, kita akan dapat total charge sama dengan dekat charge kat luar ni kan. Okay, so seterusnya kita kira pula untuk structure yang ketiga, untuk formal charge. Sulfur 6 minus 1. So kita akan dapat sulfur negatif 1 untuk structure yang C. Seterusnya kita ada carbon, so 4 tolak kosong tolak 4 covalent bond, so 0. Seterusnya untuk nitrogen 5 minus 2 minus 3, so kita akan dapat 0 juga. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini kan, struktur yang paling tidak stable adalah struktur B. Kerana kita boleh nampak dia ada negative 2 formal charge. Ini adalah formal charge yang agak tinggi. So kita tak nak. So B ni adalah yang paling tidak stable. Tapi struktur A dengan struktur C, kalau kamu nampak dia punya formal charge untuk sulfur kosong, carbon kosong, nitrogen negatif 1. Manakala untuk struktur C, sulfur negatif 1, carbon kosong dan juga nitrogen kosong. Maksudnya kosong kosong negatif 1 kosong kosong. Jadi di antara struktur A dan struktur B, yang paling plausible adalah struktur A. Ini adalah disebabkan oleh negatif 1 ini berada pada apa? N. Negatif 1 tu berada dekat siapa? N kan? Di mana N, kalau kita nak compare dengan sulfur, N adalah lebih elektronegatif daripada sulfur. Jadi negatif 1 ni lagi suka berada pada nitrogen berbanding kepada sulfur. Okey? Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa struktur A lah yang paling plausible kerana the negative formal charge, negative 1 formal charge is held by nitrogen atom. Okay, so kita kena buat ayat sikit lah. Untuk jawab soalan ni mesti kena ada ayat ni. Okay, structure A is the most plausible because negative 1 formal charge is held by nitrogen, which is more electronegative than sulfur. Okay, so negative 1 dia berada pada nitrogen. Kenapa dia suka berada pada nitrogen? Sebab nitrogen lebih elektronegatif berbanding sulfur. Okay, jelas macam mana saya tentukan? Jelas. Okay. Jelasnya. Okay, so kita tengok pula kepada structure yang seterusnya. Okay, so macam ni kita tengok di antara N dengan O, di antara N dengan C dengan O, C adalah yang paling least electronegative lah. Okay, jadi kita punya nitrogen akan menjadi kita punya central atom. Manakala N dan juga O akan menjadi kita punya terminal atom. Jadi kita kena lukis. C dengan N.
Okay, so seperti biasa kita kena kira number of valence electrons. So nitrogen 5, carbon 4, oksigen 6. Jangan lupa kita ada charge negatif 1. Jadi charge di sini, sebab dia adalah charge negatif 1, maka kita akan tambah satu lagi elektron di sini. Jadi in total kita akan ada sebanyak 16 valence electrons. Okay, so 16 valence electrons ini kita telah pun assign kepada bonding pair. Jadi kita tolak dengan 4. Baki 12 kita akan assign kepada kita punya terminal atom. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi habis. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kita punya carbon tidak octet. Jadi apa yang kita kena buat? Double bond. Okay, good. Double bond. Okay, so sama ada kita punya double bond tu kita share, di-sharekan oleh nitrogen ini dan juga oksigen ini, maka kita akan dapat double bond pada kedua-dua position kan. Okay, so structure yang pertama kita dapat ini. Double bond di sini, double bond di sini. Kita juga boleh dapat structure yang kedua di mana nitrogen saja yang akan share awak punya lone pair untuk membentuk triple bond. Okay, jadi apa yang kamu dapat adalah structure yang seterusnya. Iaitu triple bond di sebelah sini. Okay, so seterusnya kita ada structure satu lagi. Sekiranya kedua-dua lone pair di-share ataupun dikongsi oleh oksigen. Jadi kita akan dapat triple bond di antara karbon dengan oksigen. Macam ni. Jadi kita ada 3 structure. Jangan lupa sebab kita punya compound ni dia ada charge. Jadi kita kena letaklah kurungan dan juga negative charge di luar. Okay, so labelkan structure A, structure B dan juga structure C. Okay, so seterusnya kita nak tahu yang mana structure adalah yang paling stable. Jadi kita kira dia punya formal charge. Okay, so formal charge untuk structure A. Nitrogen 5 tolak 4 tolak 2. Berapa? -1. Okay, so label -1. Seterusnya carbon 4 tolak 0 tolak 4 sama dengan 0. So 0 di sini. Dan juga oksigen 6 tolak 4 tolak 2. Jadi kita dapat 0. So 0 untuk oksigen. Okay, seterusnya untuk structure yang B, formal charge, kira untuk nitrogen 5 tolak 2 tolak 3 sama dengan 0. Carbon 4 tolak 0 tolak 4 sama dengan 0. Dan last sekali oksigen 6 tolak 6 tolak 1. So kita dapat negatif 1. So jangan lupa label. Okay, last sekali. Structure C, formal charge.
So nitrogen sama dengan 5 tolak 6 tolak 1. So kamu dapat berapa? Negative 2. Negatif tu. Karbon 4 tolak 0 tolak 4 sama dengan 0. Oksigen 6 tolak 2 tolak 3. Kamu dapat, sibuk benda ni. Kamu dapat apa ni? Positif 1. Okay, so labelkan negatif 2 di sini. Sini kosong. Ini positif 1. Okay, so dalam tiga-tiga structure ni, structure mana yang kamu boleh eliminate terus? C. Structure. Yes. Bagus. Sebab dia punya formal charge dekat N ni tinggi sangat kan? Negatif 2 kan? So kita abaikanlah. Okay, so seterusnya di antara A dengan B, sebab negatif 1, kosong, kosong. Kosong, kosong, negatif 1. Di antara, sekarang ni negatif itu berada di antara nitrogen dengan oksigen. Di antara nitrogen dengan oksigen, siapa lebih elektronegatif? Nitrogen. Ya ke? Yes. Ya ke? Okay, macam ni. Nitrogen kan Alah. grup 5. Nitrogen kan grup 15. Oksigen kan grup 16. Kan across the period kan size semakin kecil kan? Jadi di antara grup 15 dengan grup 16, siapa lagi kecil size dia? 16. Oksigen. Aman. Oksigen. So across the period kan 15 dan 16. 16 kan lagi ke kanan periodic table. Jadi lebih kanan dalam periodic table lebih kecil size dia. Jadi lebih kecil size dia, apa yang berlaku kepada electronegativity? Lagi tinggi ke lagi rendah? Jadi di antara Tinggi. nitrogen dengan oksigen, siapa lebih tinggi electronegativity dia? Pandai. Okay, jadi Oksigen. structure yang paling plausible adalah structure A ataupun structure B? B. B. Okay, so kesimpulannya, structure B is the most plausible because -1 formal charge is held by oxygen, which is more electronegative than nitrogen. Okay. Okay, so B dia lebih stable kerana negative formal charge berada pada oksigen, which is lebih elektronegatif berbanding nitrogen. Okay, so jelas kan? Okay, so kita tengok example 13, example 14 kamu buat sendiri. So example 13 ni saya tunjuk sebab dia ada charge positif. So saya kena tunjuk juga, nanti kamu tak tahu kan. Okay, so apa yang kita kena buat seperti biasa, I adalah central atom, Cl adalah terminal atom. Okay, so number of valence electrons, I group 17, Cl group 17 juga, jadi kita ada 14. So, jangan lupa kita ada charge juga. Sebab charge kita adalah positive 1, jadi awak kena tolak satu jumlah valence electrons. Jadi berapa total valence electron kita ni? 20. 20. Okay, so seperti biasa kita akan lukis central atom kita, I, Cl. Kenakan dengan covalent bond. Jadi kita tolak 4. So bahagiannya adalah 16. Dan seterusnya kita akan letak pada terminal atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 16 tolak 12, bahagiannya adalah 4. Jadi 4 yang tertinggal ni kita akan letak kepada central atom. 1, 2, 3, 4.
Okay, settle kan? Okay, so selain daripada struktur yang ini, disebabkan iodin dia berada di dalam petala yang okay, so kalau kamu tengok dekat sini, iodin berada di petala yang ke-5 di sini Jadi apa yang boleh berlaku dengan iodin adalah dia boleh mempunyai lebih daripada 8 valence electrons. Jadi apa yang saya nak cakap di sini adalah iodin ini boleh membentuk double bond juga selain daripada dia tidak membentuk double bond langsung seperti struktur inilah. Okay, so ini adalah satu struktur yang boleh mewakili iodin sebab kalau kamu tengok boleh mewakili iodin, boleh mewakili ICl2+. Okay, kerana dia punya central atom tu mempunyai 8 valence electron kan. Ini adalah struktur yang pertama. Okay, so seterusnya kita tengok pada struktur yang kedua. Okay, so struktur yang kedua adalah sekiranya kita membentuk double bond menggunakan salah satu daripada lone pair yang terdapat pada kita punya klorin. So macam ni lah. Okay, so kamu juga boleh dapatkan struktur seperti ini. Di mana kita ada double bond di antara I dengan Cl macam tu. Kamu juga boleh membuat triple bond dengan cara klorin itu akan mendermakan. Siapa yang tak silent tu? Boleh tutup punya ni. Mic. Okay, so sekiranya dua lone pair ini dia akan share dengan awak punya iodine, jadi kamu akan dapat triple bond di sana, okay? Okay, so di sini kamu akan dapat triple bond. Okay, so kalau kamu perasan saya tak buat dengan klorin sebelah sana sebab dia sebenarnya adalah struktur yang sama saja. Okay, so jangan lupa sebab dia ada charge, kita kena letak kurungan dan plus di luar. Sempit Ya Allah, sengit tadi. Okay, so untuk ni. Okay, so seperti biasa, saya akan labelkan struktur-struktur ni. Ini struktur pertama. Yang ni pula adalah struktur yang kedua. Dan yang last kali tadi adalah struktur yang ketiga. Okay, so kalau kamu nak, seterusnya kita nak tentukan siapa yang paling plausible. Jadi kita kira dia punya formal charge. So formal charge untuk klorin, so 7 minus 6 minus 1. Jadi kita akan dapat kosong untuk klorin di sebelah kiri. Iodin 7 juga minus dengan 4 minus dengan 2. Jadi kita akan dapat berapa? Negatif, positif, 1. Betul? Yes. Okay. Dan klorin yang sebelah kanan, so 7 tolak 6 tolak 1, kita akan dapat kosong. Okay, settle. Okay, seterusnya untuk struktur yang kedua, formal charge. So Cl sama dengan 7 tolak 4 tolak 2 sama dengan positif 1.
So di sini positif 1 kita pada klorin. Kemudian kita ada iodin. So 7 tolak 4 tolak 3. So kita akan dapat kosong. So di sini kosong. Dan klorin yang sebelah kanan, so 7 tolak 6 tolak 1, kita dapat kosong juga. So di sini kosong. Okay, untuk struktur yang terakhir. So formal charge. So klorin sama dengan 7 tolak 2 tolak 3. So kita akan dapat positif berapa? 2 Yes. Betul kan? Okay, so di sini klorin pertama positif 2, kemudian iodin di tengah 7 tolak 4 tolak 3, 4. So kita akan dapat negatif 1 untuk iodin di tengah. Kemudian untuk klorin yang di sebelah sana kita akan dapat 7 minus 6 minus 1. So kita dapat kosong. So struktur A, B dan C. Yang mana kita boleh eliminate awal-awal? C. C, yes. Sebab ada negatif 2 yang agak tinggi. Jadi di antara struktur A dengan struktur B, kita tengok yang berbezanya adalah kedudukan positif 1 ni. Nampak? Betul tak? Sama ada dekat iodin ataupun dekat klorin. Baru keluar dia cakap C. Okay, so di antara iodin dengan klorin, yang mana yang kurang elektronegatif? Kali ni sebab charge yang kita nak tentukan kedudukan dia tu adalah positif. Jadi positif charge dia suka berada pada less electronegative element. Siapa less electronegative? Iodin ataupun klorin? Siapa lagi besar saiznya? Iodine. Yes, iodin saiznya lebih besar sebab iodin berada di dalam period 5, klorin berada di dalam period 4. Jadi iodin mempunyai saiz yang lebih besar berbanding klorin. Jadi iodin dia lebih elektropositif ataupun less elektronegatif berbanding klorin. Jadi negatif 1 charge akan lebih suka berada pada iodin berbanding pada klorin di dalam struktur yang B. Jadi paling plausible A atau B? A. Okay, good. So, kita buat kesimpulan. Structure A is more plausible. Because positive 1 charge, kali ni positive charge kan is held by iodine which is more electropositive ataupun which is less electronegative than chlorine. Okay. So untuk example number 13 ni positive 1 charge lebih suka berada pada iodine kerana dia less electronegative berbanding chlorine. Itu beza dengan negative formal charge. Sebab negative formal charge dia lebih suka berada pada elemen yang lebih elektronegatif. Kalau positive formal charge less electronegative. Negative more electronegative dia lagi suka. Positive less electronegative. Okay? Untuk example number 14, kamu boleh try. Nanti saya akan letak jawapan dia di dalam kita punya Google Classroom. Okay.